Okey, sekarang kita teruskan kepada subtopik yang seterusnya iaitu subtopik 2.1.9. Okey, dalam 2.1.9 ni kita akan tengok macam mana kita nak menilai model 3D yang telah kita hasilkan. Okey, sebelum ni kita dah tengok macam mana kita nak hasilkan suatu model kan. Okey, sekarang kita tengok kepada serta alien ni. Okey, serta alien ni kita tengok balik bagaimana kita nak melakukan ataupun bagaimana kita nak menghasilkan sesuatu produk. Okey, kita tengok sekarang ni kita dah sampai ke langkah yang kelima, iaitu langkah yang mana kita akan buat penilaian dan juga pengujian lah terhadap model dan juga terhadap mockup dan juga model yang kita telah hasilkan. Okey, model 3D yang telah siap hendaklah dinilai sebelum produk sebenar dihasilkan. Supaya apa? Supaya kita dapat mengatasi kelemahan pada produk yang mungkin timbul. Okey, mungkin model yang kita siapkan ni mungkin ada kelemahan lah. So, jadi daripada kelemahan tu, kita perlu kepada pengubahsuaian ataupun penambahbaikan lah. Ataupun tambah baik. Okey. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak nilai suatu reka bentuk model tu. Okey, penilaian reka bentuk model. Okey, jika sebelum ni penilaian lakaran. Okey, sebelum ni kita dah tengok kan macam mana kita nak buat penilaian lakaran. Jika sebelum ni penilaian lakaran dinilai berpandukan elemen dan juga prinsip reka bentuk. Yang mana elemen dan juga prinsip reka bentuk ni kita dah belajar dalam tingkatan 1 dulu. Yang mana kita ada 7 elemen dan juga 7 prinsip lah. Okey, untuk penilaian model pula, okey, penilaian akan dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria ini. Okey, jom kita tengok apakah kriteria yang perlu kita guna untuk kita nilai suatu model tu. Okey, yang pertama kita akan tengok ni lah item-item ni yang mana kita tengok dari segi inovasi, kreativiti, praktikal, nilai estetika dan juga ergonomik. Okey. Okey, dari segi inovasi, apa yang perlu kita ada? Okey, untuk inovasi, model yang kita hasilkan tu mestilah penghasilan yang baru, diubah sesuai, unik dan juga mudah dan juga mestilah bernilai. Okey. Inovasi tu inilah apa yang kita tengok masa tingkatan 1 dulu kan. Kemudian kita tengok kriteria reka bentuk yang baik kan. So ni adalah ciri-ciri inovasi lah. Satu produk tu mesti, satu model ataupun produk tu mestilah produk yang baru. Sebelumlah kita kata sebagai inovasi. Mestilah diubah sesuai, mudah, unik dan juga mestilah bernilai. Okay, sekarang kita tengok pada kreativiti pula. Okey, apa yang dikatakan sebagai kreativiti tu? So kreativiti ni mestilah kepada dia dinilai dari segi pemikiran idea yang mendorong kepada penemuan baru. Okey. Apa beza kedua ni? Apa beza kreativiti? Apa beza inovasi? Okey. Sebenarnya kita boleh katakan inovasi dan kreativiti ni kita boleh kata dia berkait lah. Kreativiti ni dia lebih kepada idea. Manakala inovasi ni dia lebih kepada pelaksanaan. Contohnya kreativiti kan, pelaksanaan. Kita nak buat telefon kan, contoh. Telefon, kita punya idea telefon tu dulu telefon tak ada ni kan. Skrin telefon kita tak boleh nak sentuh. Okay, daripada idea tu kita kata kita buang button, kita jadikan phone tu semua skrin dan fungsi-fungsi dia semua melalui skrin. So tu adalah creativity idea. So macam mana kita nak lakukan inovasi? Dengan kita ni lah membuat model telefon tu sendiri lah. Kita tambah skrin, kita macam-macam lah kita buat untuk jadikan dia untuk kita realisasikan kreativiti yang kita nak buat tu. Tu adalah kaitan antara inovasi dan juga kreativiti lah. Okay, praktikal pula. Okay, praktikal ni adalah penghasilan produk tu mestilah menepati ataupun sesuai dengan tujuan. Okay, contohnya kita nak buat, okay, kita tengok pada model gasing tu. Okay, model gasing tu tujuan kita buat aja mestilah dia berfungsi dengan berpusing lah. Okay, jadi kita kena tengok lah sama ada model kita tu, model gasing kita tu boleh berpusing tak? Okay, kalau dia boleh berpusing, mana kata dia praktikal lah. Kalau dia tak boleh berpusing, mana kata dia tak praktikal. Okay. Dan kita tengok pada estetika. Estetika ni lebih kepada ni lah, nilai seni. So kita tengok
daripada segi rupa bentuk, warna, dan apa-apa je lah yang berkaitan dengan nilai-nilai kesenian. So rupa bentuk mestilah menarik, warna mestilah elegan, apa-apa je lah yang berkait dengan nilai kesenian. Dan yang last kali kita tengok dari segi nilai ergonomik. So ergonomik ni ciri-ciri keselesaan satu produk lah ataupun model. Suatu model tu mestilah ada ciri keselesaan. Contohnya kalau kita nak buat telefon kan, telefon tu mestilah mudah untuk kita pegang, tak mudah, tidak berat, ringan, supaya mudah kita bawa. Tu contoh ciri-ciri keselesaan. Okay, kita tengok penilaian reka bentuk model gasing. Okay, ni adalah model gasing ya. Okay, kita tengok daripada segi inovasi. So inovasi ni kamu bayangkanlah, gasing ni tak pernah wujud lagi waktu zaman ni. So inovasi dia adalah sebab tak ada lagi gasing yang macam ni pada zaman sekarang. Contohnya lah, dari segi kreativiti, kalau ada inovasi mesti ada kreativiti lah. So ada. So dari segi praktikal kita kena uji lah, gasing ni dia boleh berfungsi tak? Boleh berputar dengan elok tak? Dia seimbang tak? Okay, kalau semua boleh berfungsi dengan elok, dia praktikal. Okay, nilai estetika kita tengok ada dari segi ni lah, reka bentuk dan juga warna. Okay, kita tengok warna dia menarik tak? Reka bentuk dia cantik tak? So kalau bagi saya ni dah cukup elok dah. So saya bagi right lah. Saya bagi right untuk ya. So dari segi ekonomik pula, kita dah tengok dekat lakaran, kita dah buat satu saiz yang sebenar lah. Kita dah buat saiz, mana kata model tu mesti dah ikut saiz lakaran. So saiz yang kita buat adalah kecil lah. Kecil dan juga dia punya berat dia ringan. So bila kecil dan ringan, mana kata dia punya gasing, model gasing ni mudah lah untuk kita bermain dengan dia. Jadi dia ada ciri-ciri keselesaan lah kat situ. So semua ada. So mana kata ya ada 5, tidak ada kosong. Okay, jika jumlah ya ni kan lebih banyak, maka model tersebut tidak perlu penambahbaikan lah. Jadi kalau tak perlu penambahbaikan, kita boleh teruslah kepada pembuatan produk yang sebenar. Okay, jika jumlah tidak melebihi, maka penambahbaikan perlu dibuat pada item yang tidak menepati penilaian lah. Contohnya kalau jumlah ya ni tidak kan, jumlah tidak ni banyak kan, kita kena tengok lah dekat mana yang kita perlu penambahbaikan dekat tidak ni. Contohnya kalau tidak dekat inovasi, kita kena buat penambahbaikan kat inovasi. Kalau tidak dekat kreativiti, kita kena buat penambahbaikan kat kreativiti. Okey, tu macam mana kita nak menilai suatu reka bentuk model. Okey, sekarang kita pergi kepada ni lah subtopik yang last sekali dalam 2.1, iaitu macam mana kita nak menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien. Okey, yang dalam subtopik ni tak banyak sangat lah kita nak pergi tengok. So kamu just perlu baca je yang ni. Okay, setiap model yang dihasilkan, ni yang ni perlu ditambah baik dari semasa ke semasa lah. Okay, satu reka bentuk tu mestilah kita kena tambah baik dari semasa ke semasa. Sebab apa? Sebab produk tu perlu bersaing dengan produk yang sama dengan pengeluaran yang lain. Okay, contohnya kita ni sebagai pengeluar gasing, so kita kena sentiasa tambah baik kita punya produk lah, supaya produk pengeluaran ini tidak terikut-ikut dengan kita punya produk yang kita dapat menambah ni lah, menambah competition ataupun competition bahasa Melayu, persaingan di antara bisnes-bisnes yang lain. Okay. Langkah ini adalah untuk memastikan produk lebih kompetitif dan mempunyai kelebihan dalam pasaran. Okay, yang macam saya kata tadi itulah, kita perlu wujudkan persaingan supaya kita punya produktiviti kita tu lebih bertambah. Barulah kita punya bisnes boleh bertambah maju, boleh terke hadapan. Inovasi perlulah berterusan dari segi fungsi, reka bentuk, kualiti dan juga estetik. Kita tengoklah pada sini. Dari fungsi gasing, kita tengok contoh sini kan. Contoh gasing. Fungsi gasing ni dulu sama ya. Dia sentiasa berputar, tapi dari segi reka bentuk pula dia dah berubah lah. Tengok daripada dulu bentuk dia macam ni, sekarang dia dah berubah bentuk macam ni. So dia berubah, sekarang dia dah jadi macam ni dah. Dia dah lebih kepada bercorak-corak dan juga bentuk dia lebih menarik lah. Okay, dari segi kualiti ya, kualiti pun bertambah baik lah. Kalau dulu kita buat daripada kayu, mungkin kayu dia punya side berat dia tu berat lagi lah untuk kita bermain. Jadi dia ubah kepada getah pun berat mungkin lebih ringan sikit daripada kayu. Kemudian sekarang ni kita dah ubah kepada plastik. Plastik ringan lah. So kualiti tu mungkin ditambah daripada kualiti ni lah, kualiti
kualiti keselesaan kita. Dari segi kualiti produk pun mungkin ya juga, kayu nak dibandingkan dengan plastik, plastik lebihnya lah, lebih berkualiti lagi. Ini contoh revolusi kasih. Okay, tengok pada revolusi ni pula. Revolusi telefon pula. Cuba tengoklah kat sini. Kalau dulu dari segi fungsi dia, telefon kita guna untuk apa? Untuk hubungi orang kan, untuk kita call. Okay, sekarang ni dia dah tambah daripada kita telefon orang lain, kita dah boleh tengok video, kita boleh dengar radio. Apa lagi macam-macam lah kita boleh buat dengan telefon pintar kita ni. Kita sekarang kita dah boleh belajar guna telefon dah sekarang, macam sekarang ni lah. Okay, dari segi reka bentuk pun tengok dia dah berubah. Dulu reka bentuk ada butang kat luar, sekarang dah tak ada dah, semua skrin penuh. Dari segi kualiti pun semakin bertambah, dan juga nilai estetik. Dia lebih cantik lah, nilai estetik ni, nilai kesenian lah. Tengok dia punya rupa bentuk, reka bentuk semua dah makin menarik. Okay, ni adalah revolusi bagi sesuatu telefon pintar pada zaman sekarang lah. Okay, yang tu je kita akan tengok dalam bab ni. So kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh tanya saya lah. Sama ada kamu hubungi saya melalui WhatsApp ataupun ni lah Google Classroom. Okay, itu saja untuk pembelajaran hari ini.